Baik, tindakan segera perlu dilakukan dalam menggerakkan kempen bersepadu di seluruh negara bagi meningkatkan kesedaran dan memperkasakan komuniti setempat dalam melaporkan insiden penderaan kanak-kanak dan keganasan di rumah. Antara yang disarankan oleh Ahli Parlimen Segambut, Hana Yoh, dalam kenyataan bersama Ahli Parlimen Pandan, Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail adalah manfaatkan platform SMS MKN dan promosikan talian kasih. Untuk mengulas lanjut berkenaan saranan ini, kita terus bersama YB Hanayo di talian. Selamat tengah hari YB. Selamat tengah hari. YB, terima kasih kerana sudi bersama Buletin Awal ni. YB ada kemukakan beberapa saranan seperti yang saya maklumkan tadi. Boleh YB perincikan Betul. cadangan tersebut? Baiklah, kes penderaan kanak-kanak akan terus meningkat dalam suasana PKP kerana mereka semua berada dalam rumah yang sama. Jadi untuk tingkatkan kesedaran, kita sarankan kerajaan kena gunakan semua sumber yang mereka ada. Satu adalah platform SMS MKN di mana mereka boleh blast kepada semua penduduk nombor telefon talian kasih dan jika mereka ada lihat ada ciri-ciri penderaan, jiran-jiran yang mendengar kanak-kanak selalu menangis ataupun melihat kanak-kanak kemurungan, boleh telefon kepada talian kasih untuk pastikan kerajaan dapat menghantar orang untuk datang cek sama ada kanak-kanak itu didera atau tidak. Kerajaan boleh gunakan TV, boleh gunakan sumber yang mereka ada. Yang keduanya adalah untuk meningkatkan lagi perlindungan kanak-kanak. Sekarang ini mereka ada banyak bidang tugasan yang berlainan di JKM. Jadi saya rasa perlindungan kanak-kanak mesti ditambah dan juga diberikan latihan yang mencukupi untuk mereka cope dalam suasana PKP. Dan yang paling akhir saranan kita adalah untuk mewajibkan dalam kursus pra-perkahwinan untuk ada satu bab keibubapaan. Kerana kita lihat ada ramai ibu bapa yang mendera kanak-kanak, mereka tak ada skill untuk menjadi ibu ataupun bapa. Ya, YB, dalam hal ini kalau kita lihat promosi mengenai talian kasih ataupun SMS MKN dan di mana kanak-kanak atau mangsa dera ini boleh mendapatkan bantuan masih lagi kurang. Dan dengan peningkatan kes COVID-19 ketika ini, rata-rata rakyat Malaysia memang tertumpu kepada media sama ada platform digital maupun platform di televisyen sendiri. Bagaimana YB boleh melihat daripada kes yang berlaku di Melaka ketika ini, apakah langkah lanjut yang boleh dilakukan segera agar kes seumpama ini dihentikan melalui promosi besar-besaran YB? Yang paling penting sekarang adalah untuk memberikan informasi kepada jiran-jiran kerana ada ramai jiran mereka boleh jadi telinga dan mata untuk kerajaan tetapi mereka tidak tahu apa yang akan berlaku selepas mereka membuat telefon ataupun melaporkan kes ini. Kalau tidak betul, bagaimana jiran akan marah. Jadi kalau TV dan KPWKM, Kementerian boleh pertingkatkan banyak lagi program seperti ini untuk mendidik komuniti supaya mereka sedar ini adalah tanggungjawab bersama dan mereka tidak akan rasa takut untuk melaporkan kes. Tak mampu kerajaan untuk berada di semua tempat tetapi jiran-jiran dan saudara mara boleh membantu untuk kanak-kanak ini, melindungi kanak-kanak ini. YB, PKP juga memberi kesan terhadap institusi kekeluargaan. Sekiranya ada mangsa yang berdepan masalah ini, apa saranan YB? Kalau ada mangsa yang berdepan ini, mereka boleh hubungi talian kasih 15999 dan sekarang ini mereka sudah ada WhatsApp kerana mungkin mereka takut untuk bercakap kan. Jadi talian kasih WhatsApp 0192615999 WhatsApp saja dan tanya apa-apa isu yang mereka ada dan saya minta juga yang ada masalah tolong dapatkan kaunseling. Kalau ada yang cepat dia jadi marah kan, ini semua memerlukan kaunseling. Jangan pandang rendah kerana kita tak tahu stres ini kadang-kadang boleh melibatkan banyak tingkah laku yang kita tak tahu datang dari mana. Jadi kita kena dapatkan bantuan. Ya, baik, terima kasih YB Hanayo kerana sudi meluangkan masa mengulas mengenai kejadian kes dera baru-baru ini dan bagaimana kita boleh bertindak mengatasinya. Terima kasih YB.